Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, kalimah bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adilah Safa binti Abdul Aziz, nombor metrik 831184. Dan saya Nur Hidayatul Ashikin binti Abdullah, nombor metrik 831186. Tajuk pembentangan kami pada hari ini adalah mengenai cabaran guru dalam mengendalikan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Pengenalan, maksud daripada kegiatan ko-kurikulum ialah apa sahaja aktiviti yang disusun selain proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, iaitu kurikulum, yang mana ia memberi murid peluang untuk meningkatkan dan mengekalkan kemahiran serta nilai yang telah dipelajari di dalam kelas. Tujuan utama pelaksanaan ko-kurikulum ini dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu menjayakan falsafah pendidikan kebangsaan dalam menyemai kesedaran kepada agama dan kepercayaan kepada Tuhan serta memberi keseimbangan kepada perkembangan rohani, jasmani, intelek dan juga emosi. Seterusnya, objektif kajian. Fokus kajian ini dijalankan adalah: yang pertama, untuk mengenal pasti cabaran utama guru dalam mengendalikan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Kedua, untuk menjelaskan cara yang boleh digunakan oleh guru untuk mengatasi cabaran dalam mengendalikan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Seterusnya, persoalan kajian. Kajian ini mempunyai beberapa persoalan, iaitu: apakah cabaran utama yang dihadapi oleh guru-guru dalam mengendalikan dan melaksanakan aktiviti ko-kurikulum di sekolah? Kedua, apakah kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk menangani cabaran dalam mengendalikan aktiviti ko-kurikulum di sekolah? Bagi metodologi kajian pula, bentuk kajian. Kajian kuantitatif yang dijalankan ini adalah kajian penerokaan yang menggunakan kaedah tinjauan. Ia merangkumi proses perbincangan, soal selidik dan temu bual berfokus yang dijawab secara bersemuka. Skop kajian pula, kajian ini hanya melibatkan 2 orang mahasiswa daripada Universiti Utara Malaysia. Responden dalam kajian ini adalah penolong kanan ko-kurikulum Sekolah Rendah Kebangsaan Padang Pekan Jitra, Kedah, iaitu Encik Ramli bin Ishak. Pengumpulan data dan analisis data. Instrumen dalam kajian ini terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama, responden perlu menjawab borang soal selidik yang terbahagi kepada 2 bahagian juga, iaitu bahagian A, latar belakang dan maklumat peribadi responden, latar belakang dan maklumat peribadi responden, dan yang kedua bahagian B, responden perlu menjawab ya ataupun tidak terhadap soalan yang diberikan. Nombor 2, temu bual bersama responden, yang mana soalannya adalah seperti berikut: apakah cabaran utama guru dalam mengendalikan dan melaksanakan aktiviti ko-kurikulum di sekolah? Yang kedua, apakah cabaran lain yang mungkin dihadapi oleh guru ketika mengendalikan aktiviti ko-kurikulum di sekolah? Dan yang ketiga, huraikan cadangan anda tentang cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru ketika mengendalikan aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Dapatan kajian. Dapatan kajian dari soal selidik bersetuju bahawa cabaran dan halangan yang paling utama yang dihadapi adalah guru sendiri yang gagal dalam menjadi guru ko-kurikulum. Hal tersebut terjadi apabila mereka tidak mempunyai kemahiran yang baik dalam menjadikan aktiviti ko-kurikulum ini menarik dan hanya mengulang semula aktiviti yang pernah dilakukan selama ini. Manakala, dapatan kajian dari temu bual pula, cabaran yang dihadapi oleh guru dalam melaksanakan aktiviti ko-kurikulum di sekolah adalah pilihan aktiviti yang kurang disukai atau digemari oleh murid. Yang kedua, kekurangan kemudahan dan bahan untuk menjalankan aktiviti ko-kurikulum. Dan yang ketiga, guru gagal menjadi guru ko-kurikulum kerana tiada kemahiran yang khusus dan meluas dalam mengendalikan aktiviti ini. Dan yang terakhir ialah penyelesaian masalah. Yang pertama, pengetua, guru besar atau guru penolong kanan ko-kurikulum hendaklah memastikan untuk mengambil kira program atau latihan yang berbentuk penyertaan ramai dan program yang bermatlamatkan untuk kecemerlangan murid. Kedua,
menyediakan peruntukan yang secukupnya bagi membangunkan prasarana, menyediakan peralatan atau perkakasan yang mencukupi dan berkualiti. Dan yang terakhir, ketiga, pengetua, guru besar atau guru penolongkanan co-curriculum perlu memastikan guru yang kurang berkemahiran hendaklah diberi kesempatan untuk mengikuti kursus ataupun memberikan pendedahan secara latihan dalaman, in-house training atau latihan dalam perkhidmatan iaitu ladap. Sekian saja pembentangan kami pada hari ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun yang berbunyi, besi tembaga, biar di tanah, emas suasa, dibawa pergi. Berakhir kata, di hujung noktah, di lain ketika, bersua kembali. Sekian, terima kasih.